4 tahun lepas, kehidupan Khairul Abdullah bertukar selepas kehilangan isterinya Marlina. Kehilangan Surihati pada usia anak masih kecil merupakan hakikat paling sukar buatnya. Isterinya meninggal dunia akibat jangkitan kuman yang menyebabkan kegagalan fungsi organ. Sejak itu, dia menggalas tanggungjawab sebagai ibu dan juga bapa buat 3 cahaya matanya, Khalif, Khalil dan Khalid. Hai, Assalamualaikum. Saya Rusu. Dalam Benda Boleh Bincang kali ini, kami nak bawakan kisah ataupun cerita seorang bapa ataupun super daddy yang membesarkan anaknya sendirian. Okey, bersama saya sekarang ni adalah Encik Khairul, seorang bapa ataupun dekat social media lebih dikenali sebagai super daddy. Okey, terima kasih datang sini Encik Khairul bersama kami dengan Sirat Limau. Okey, Encik Khairul, kami nak tahu, boleh tak ceritakan sedikit siapakah Encik Khairul ni dan kenapa Encik Khairul dikenali sebagai super daddy? Saya Khairul Abdullah, seorang bapa tunggal kepada 3 orang anak yang saya kira masih kecil lah. Masih kecil sebab yang sulung baru 8 tahun, yang kedua baru 6 tahun dan yang ketiga tu baru 5 tahun. Saya seorang bapa tunggal sepenuh masa. Maknanya saya memang menjaga anak tu sendirilah. Saya tak ada maid, saya tak ada pembantu, saya tak ada orang datang, itu semuanya saya buat sendiri. Jadi sebab tu kot saya rasa panggil saya super daddy. Okey, super daddy ni macam mengikut kata Encik Khairul adalah alter ego Encik Khairul. Boleh tak ceritakan kenapa term tu wujud sebenarnya? Adalah Encik Khairul yang wujudkan melalui hashtag ataupun orang dekat social media yang berikan term tu dekat Encik Khairul? Okey, dia berbalik kepada hari pertama saya menjadi seorang bapa tunggal. So hari pertama tu bila saya bangun tidur, the next day selepas arwah isteri saya dikebumikan, saya sedar yang saya seorang diri. Jadi saya masih ingat, saya bangun pagi, saya kutip baju-baju semua, saya masuk dalam washing machine dan saya buat satu post. Jadi saya ambil masa buat laundry dan saya buat satu post. Saya kata ini first day saya sebagai bapa tunggal dan saya buat task saya yang pertama sebagai seorang bapa tunggal bersendirian. Dan di akhir itu saya buat hashtag super daddy. Hashtag itu sebenarnya saya yang bagi kepada diri saya sebab saya nak motivate diri saya sendiri. So jadi saya kena bangun, saya kena kuat, so kena menjadi seorang yang super. Jadi saya letaklah hashtag super daddy dan sejak masuk 4 tahun dah sekarang ni dan itulah yang orang kenali saya. Ya. Mungkin Encik Khairul nak kongsikan kepada kami detik kehilangan seorang Surihati, isteri Encik. Kematian isteri saya ni bukanlah dijangka, tapi wife saya sihat macam biasa. Cuma dia balik ke rumah satu hari, dia cakap dia tak sihat. Jadi saya pun bagi tahu rehatlah. Okey, tak apa, saya take care anak-anak, saya buat makan itu ini semua, dia baring rehat. And the next day tu macam teruk lagi demam dia. So saya pun bawa ke hospital. Saya sampai di hospital tu dengan anggapan nanti wife saya akan tidur 2 malam di hospital. So esok lusa balik, okey, settle. Tapi bila saya hantar di hospital, di kecemasan dan dia dimasukkan ke zon kuning dan sejam kemudian dia dimasukkan ke zon merah. Jadi saya tak sedap hati. Lepas tu dibawa ke ICU. So doktor minta kebenaran untuk nak tidurkan dia, nak komakan, nak tidur sebab dia dah nak susah nak bernafas. So bila doktor cerita sebenarnya dia kena jangkitan kuman. So organ dalaman dia semua dah start failing, dah tak start not functioning lah, tak berfungsi. I dah nangis puas-puas everything semua. So I cakap okeylah, redha. Selagi saya tak redha, selagi itu saya akan kenapa doktor tak buat macam ni, kenapa tak macam tu, kenapa tak macam ni, dia akan jadi burden kepada saya. Jadi bila saya cakap saya redha, and then saya go to the bed, saya pegang tangan, saya cakap saya redha, saya cakap saya maafkan, saya minta maaf, saya janji saya akan jaga anak semua seperti yang dia nak. Apa saja cita-cita dia nak hantar anak ke sekolah itu, dia nak anak macam ni semua, I promise I'll do that. Dan saya cakap it's okay, saya redha, and then pergilah, just go. And then at that time I realised, macam dalam drama, saya tengok dekat skrin tu dia punya yang naik-naik tu dah flatline, dah ada bunyi beeping, so dah alarm, and then the nurse datang benda semua. And then they pronounce it your wife dah meninggal. Anak masa itu masih kecil kan, macam mana Encik Khairul nak terangkan situasi itu kepada mereka, ataupun sepanjang diorang membesar tu Encik Khairul ada terangkan kepada orang ke? Saya sentiasa bagi tahu yang mak dia dah tak ada. Saya akan cerita sebab hari dikebumikan tu semua anak-anak saya ada, anak saya tengok
Saya cerita kat dia kenapa dimasukkan ke dalam tu semua. So dia faham. Walaupun mungkin ambil masa, saya rasa dia sentiasa bertanya. Even selepas tahun, 2 tahun pun dia cakap tanya, boleh tak pergi kubur korek ambil balik mak dia. Dia kata kenapa tidur lama sangat tak bangun lagi. Dia tetap kadang-kadang bertanya. Tapi saya rasa dah masuk 4 tahun ni, kadang-kadang bila dia cakap dia rindu, dia just bagi tahu saya dia rindu, jom pergi kubur. So saya bawa pergi kubur lah. And then kat situ dia cakap lah, dia bagi salam, dia cakap apa-apa dia nak cakap, and then terbalik. Okey Encik Khairul, apa perkara yang paling suka yang Encik Khairul hadapi? Apa sepanjang membesarkan anak semasa kehilangan isteri itu macam mana? Saya yang buat saya rasa depressed untuk saya bila dia menangis. Kadang macam raya hari tu misalnya kan, raya, so tiba-tiba saya tengok mana anak saya seorang lagi. Saya tengok duduk dalam bilik menangis seorang-seorang. Saya cakap kenapa? Dia kata kenapa semua orang ada mak, kenapa dia tak ada mak, kenapa dia pagi-pagi raya dia tak boleh nak salam dengan mak. Okay, this emotional ni lah yang buat saya rasa selalu down. Saya rasa abang dia, si Khalif yang anak saya yang sulung ni, dia banyak memori lah dengan mak dia. Dia banyak memori sebab dia paling rapat dan dia anak first kan. So dia paling rapat, so dia banyak memori dengan anak-anak. So dan sebenarnya dia shut down dalam tempoh 2 tahun. Selepas hari dia mak dia meninggal, sepanjang 2 tahun tu dia tak pernah menangis. Dia shut down tu, dia tak menangis, tak apa langsung, dan dia avoid kalau nak pergi kubur. So bila saya cakap, saya kata jom pergi kubur semua, dia akan reluctant lah, dia cakap okey mana nak hujan lah, itulah ini, macam-macam alasan dia. Kadang saya bawa, bila sampai kat kubur dia akan cubalah macam dia penat lah, dia nak duduk dalam kereta, dia avoid untuk pergi ke kubur. Jadi saya tak nak paksa. Dan kemudian waktu tu pula saya urang-alik bawa dia ke HUKM untuk sebab dia ada, saya suspect dia ada autism waktu dia 4 tahun. Selepas 2 tahun barulah dia open up to the psychologist, to psychiatrist. Sebenarnya dia janji dengan mak dia. Saya tak tahu. Dia kata dia janji dengan mak dia, kalau mak dia cakap kalau dia mak mati jangan nangis, bagi kuat sebab dia abang sulung. So barulah doktor bagi tahu saya, and then barulah saya tahu. So lepas tu kalau saya nak bawa pergi kubur, saya dah tak bawa dengan adik-adik dia. Saya asingkan. Saya bawa dia seorang saja pergi. So dia boleh, sebab dia tak nak adik-adik dia tengok emosi dia. Dia tak nak tengok adik-adik dia tengok dia menangis apa benda semua dan sebagainya. Jadi saya akan bawa dia seorang-seorang, nak pergi, saya tinggalkan dia, dan dia akan release lah dia punya tu. And then nowadays pun dia akan sentiasa cakap dengan adik-adik, it's okay, dia kata mak dah tak ada, but it's okay. Kita masih sayang, kita masih pergi kubur tengok, dan kita always wish that one day kita akan jumpa balik. Sebelum wife meninggal, dia ada tunjukkan dan ajar Encik Khairul cara nak uruskan rumah kan? Ya, betul. Selepas tu ada tak Encik Khairul macam tanyakan ibu ke, ataupun ibu tolong jaga ke, macam mana? Waktu minggu pertama saya meninggal tu, mak saya ada di rumah, dia datang, so saya dengar dia cakap, saya masih ingat dia cakap dia nak duduk dengan saya, dia nak jaga cucu-cucu dia. Tapi saya cakap, saya berfikirlah, mak sebagai orang tua yang duduk di kampung, dah ada ayam itik kat kampung dengan kucing-kucing dia, dengan pokok-pokok sayur dia semua, dia tak akan bertahan lama. Dia paling-paling lama pun seminggu. Saya boleh buat semua benda, dan saya selalu tulis juga sebelum ni yang saya akan cakap, wife saya dah sediakan saya. Sepanjang 20 tahun saya kenal dia, sepanjang 14 tahun saya berkahwin dengan dia, dia selalu ajak saya lah buat, kami buat sama-sama. Okey, kalau nak kemas rumah macam ni, sabun apa nak pakai ini, kalau nak cuci lantai macam ni, semua dia tunjukkan saya, dan biasa kita akan buat. Bila weekend, dia start bangun kemas dapur tu, I know lah, so saya kena pergi cuci bilik air apa benda semua. And macam mana rekod anak-anak, kesihatan anak-anak semua dalam buku file yang dia dah buat, rasa anak ni belum cucuk, anak ni dah cucuk dia bila apa benda semua, akaun-akaun anak semua dia dah prepare and everything. So bila dia tak ada tu, I just take out and then I just continue buat lah. Definitely sama penting dengan tugas ibu, kerana kita tahu ibu bapa diorang dua-dua ada tanggungjawab yang sama untuk membesarkan anak-anak. So it doesn't matter apa yang ayah buat atau apa yang ibu buat, tapi definitely dia sama penting, kerana kalau diorang tak bekerja sama, I tak rasa the whole thing dalam rumah tangga tu seimbang. Bagi I sama penting. Cuma kadang-kadang maybe kalau tugas ayah dengan mak tu walaupun sama, tapi maybe dia orang portray tu berbeza lah. Tugas tu dia tak sama sebenarnya, dia lain-lain kan. So macam
ibu dia lebih kepada sediakan anak, dia lebih kepada emosional lah. Bapa pula tugas dia lebih kepada menyediakan macam keperluan baby kan, dari segi kesihatan, dari segi makanan, dari segi benda-benda macam tu lah. So dia ada tugas yang berbeza lah, tapi masing-masing memainkan peranan lah. Sebenarnya memang tugas bapa sepatutnya lebih kira sama berat dengan seorang tugas ibu. Sepatutnya seorang bapa tidaklah membiarkan ibu tu buat kerja semua seorang diri. So sebagai seorang bapa, kami usul bapa ke atau bapa-bapa yang sedia ada, diorang harus sedar yang tanggungjawab itu harus digalas bersama-sama. Okey, Cik Khairul bercakap pasal pengorbanan seorang bapa ni, Cik Khairul juga berhenti kerja untuk menjaga full time anak di rumah kan? Okey, apa yang buat Cik Khairul nekat untuk berhenti kerja untuk jaga anak? Saya tak ada pilihan. Ketika itu saya ada dua pilihan. Waktu saya decide tu, saya ada dua pilihan. Sama ada saya bagi anak-anak kepada mak saya, sebab sebelah was saya parents semua dah tak ada dah. Kedua, saya masih kerja, saya boleh kerja dengan kerja saya yang keluar subuh, balik kadang-kadang maghrib, kadang-kadang isyak, kadang-kadang maghrib, kadang-kadang isyak. Saya rasa saya tak akan dapat jaga anak. Dan was saya pesan sebelum dia sakit, sebelum apa benda, dia pernah, saya masih ingat dia pesan, kalau apa-apa, dia kata kalau apa-apa anak-anak ni besarkan dengan tangan sendiri. So saya pegang amanah tu. So saya decide saya berhenti kerja. Walaupun saya rasa kerja saya ketika itu dengan gaji yang dah cukup baik dah untuk saya dengan anak-anak. Tapi saya rasa masih kerja saya tak akan dapat jaga anak-anak. So saya decide saya berhenti kerja dan saya pun jagalah anak-anak sepenuh masa. Perjalanan Cik Khairul bersama arwah isteri pun untuk memiliki anak pun agak agak lama lah, 10 tahun. Saya kahwin tu 10 tahun. Okey, boleh tak cerita macam mana sebagai seorang bapa nak memiliki seorang zuriat tu macam mana sepanjang 10 tahun memiliki? Saya rasa semua bila orang kahwin, once kahwin je mungkin dia honeymoon sebulan, dia relax, lepas tu dia dah fikir dah okey, nak kena anak sebab dia tengok anak. And then kita cuba-cuba pun tak dapat, and then I think selepas tahun yang ke-8 kot kita orang pindah ke Jerman, duduk dan kerja kat sana. Mungkin asbab lifestyle. Dengan tu lifestyle yang bagus, saya rasa selepas setahun tu saya feel the different. Rasa lebih sedap. So saya tanya wife, kata rasa lebih segar dekat sini semua. And then the next year tu dia mengandung. Waktu tu kita dah plan dah. Kata-kata kita rasa kita nak pergi buat test dekat Jerman, agak murah nak buat yang dia panggil IVF lah, apa benda semua tu kan. Kita kata nak buat test tu, tapi naturally Allah bagi, I think mungkin sebab asbab change lifestyle. Dengan change lifestyle tu dapatlah anak yang pertama. 2 tahun kemudian keluar lagi yang kedua, and then 2 tahun kemudian keluar lagi yang ketiga. Cik Khairul juga diuji dengan apabila anak sulung mengidap autism dan anak bongsu pula selective mutism. Okey, boleh Cik Khairul ceritakan, kongsikan kepada kami macam mana Cik Khairul anak-anak yang perlu ekstra perhatian ni bila datang tantrum dia, boleh ceritakan? Okey. Yang pertama autism. Autism ni saya rasa anak saya Khalif ni macam anak-anak autism yang lain. So dia autism dengan ADHD. So ADHD dia ni yang agak mengganggu. ADHD ni dia attention deficit hyperactivity disorder. So dia tak boleh fokus lama sebab dia kepala dia banyak benda. Dia banyak benda dalam kepala. Dia buat sikit, nak buat benda tu lah. Dia pergi buat benda tu, buat sikit, nak buat benda ni. So dia hadapi masalah di sekolah. Doktor dah suruh saya bagi ubat dekat dia. Kita mak ayah ni macam mana nak bagi ubat dekat anak. So saya refuse, saya cakap tak perlu dah kot. Tapi doktor cakap tak apalah, kalau tak nak tak apa, tapi one day kalau dia nak betul-betul nak sekolah, nak excel in school, nak boleh sekolah macam budak lain, akan kena ambil ubat. So bila dah cikgu pun bagi karangan panjang kat saya pun pergilah jumpa doktor. Doktor dia kata it's time for me to start medication dengan dia. So sekarang ni Khalif, anak sulung saya, autism, ADHD, on medication. Result dia sangat totally different. Lepas tu dia cikgu terus mesej saya, dia Allah bertukar terus dia punya tu dia. Dia duduk dalam kelas, dia buat semua kerja dia, cikgu baca, tak ada pergi hilang. Tiba-tiba dia 10 minit, 15 minit hilang. Lepas tu dia datang balik. Lepas tu dia hilang, datang balik. Dia kekal di kelas dia sampai habis sekolah. So alhamdulillah saya rasa it works for him.
selesailah satu. Itu yang ADHD dia, yang fast autism dia tu, dia punya tantrum pagi, dia punya itu tu tetap adalah itu benda yang saya nak kena biasakan diri dengan dia. Lepas tu nak kena faham, nak kena biar macam-macam lah dia punya hand flapping dia. Kalau tengok budak autism kan, dia ada hand flapping dia, benda semua ni. Dia gradually akan slowly berkurang, tapi take time lah sampai dia besar-besar. So jadi ada benda yang saya kena faham dia, ada benda yang saya kena bagi ubat, yang tak boleh bagi ubat, yang boleh melalui terapi saja kena buat, saya akan buat terapi. Dan anak ketiga saya, anak bongsu saya is baru bulan lepas, lebih kurang sebulan yang lepas didiagnose sebagai selective mutism. Selective mutism ni atau bahasa Melayu dia bisu terpilih. So dia adalah seorang anak yang sangat petah bercakap dan sangat lancar, sangat fasih, sangat banyak bercakap, banyak mulut lah orang kata, banyak mulut, dan sangat-sangat annoying untuk kita orang kat rumah ni dengan dia bercakap. Tetapi bila keluar rumah dia memilih untuk menjadi bisu. So dia bisu terpilih. Dia hanya dengan orang-orang yang tertentu yang dia rasa selesa, dia comfort, dia akan bercakap. Dia hanya berkomunikasi melalui bahasa isyarat lah. Bahasa isyarat. Dia kalau cikgu kata, "Kan nak makan?" Tak nak, angguk geling, bye. Benda macam tu. Jadi isu lah. Jadi Tapi masalah. dekat rumah benda tu tak berlaku. Benda kat rumah tak berlaku. Dia kat rumah dia budak kecil, dia pergi toilet sendiri, dia berak, dia basuh sendiri, semua dia buat sendiri. Dia sangat independent. Tapi bila dia keluar, dia totally jadi orang yang sangat berbeza. Kalau saya ada, dia akan selalu berkepit dengan saya. Dia tak nak dengan orang semua dan sebagainya. It's challenging but it's good because saya belajar banyak belajar daripada anak saya 3 orang ni. Okey, kami nak tahu juga dari segi penjagaan anak yang anak yang perlukan ekstra perhatian ni, macam si abang perlukan, dia ada tantrum dia yang kadang-kadang dia akan show dia punya aggressive side kan. So untuk adik ni macam mana pula? Boleh Cik Khairul ceritakan cara nak handle mereka ni? Saya kena tahu waktu mana dia tengah tantrum, waktu mana dia tengah nak buat something, dan bila dia sebelum dia start tantrum, kadang kalau saya cepat saya perasan, saya akan pergi peluk dia. Dia hard work lah every day you nak kena monitor semua benda-benda ni. Dan every morning kadang-kadang kita always lambat pergi sekolah sebab dia. Dan dia pula jenis orang autism yang dia follow instruction. Kalau nak suruh dia buat benda, nak suruh dia mandi, kali pergi bilik air, dia pergi depan bilik air tu. Kalau biar sejam dia berdiri kat situ. Kadang-kadang benda ni dia akan drag masa saya nak buat. So jadi saya terpaksa buat untuk dia. Okey, saya kena paksa bangun. Okey, ambil mandikan dia. Cepatlah macam tu. Kalau nak suruh dia buat memang lambat. So this is challenge yang saya hadapi untuk dia sebagai anak yang autism, ADHD. Dan untuk yang selective mutism ni, saya tak ada sangat isu macam yang si abang tadi fizikal. Cuma dia terlalu rapat dengan saya. Terlalu clingy. Ini jadi sukar. Jadi saya nak tinggal dia, kadang-kadang kata saya nak pergi outstation ke mana sehari semalam, nak tinggal dia dekat orang, memang impossible. Nanti dia akan mengamuk, saya tak ada semua. So ini yang challenge untuk anak saya yang bongsu. Anak saya yang kedua kali ni lah adalah seorang anak yang normal, dan dia lah bertindak menjadi seorang abang. Dan dia sangat memahami saya. Dia akan tolong saya buat kerja rumah, dan dia tolong kadang pagi-pagi saya uruskan abang dengan adik dia, dan dia tolong pakaikan kasut untuk abang dia. So alhamdulillah dia bagi 2 yang special ni dengan seorang yang normal, yang tak ada isu di sekolah. Cikgu pun cakap bagus, dia semua tak ada isu, everything semua. So saya banyak experience lah dengan 2 yang special dengan seorang yang sangat normal ni. So masa saya sangat orang kata padat dengan aktiviti dengan dia orang, nak menguruskan dia orang. But alhamdulillah saya sangat bersyukur sebab saya rasa dengan anak-anak ni lah saya terus kuat. Adakah Cik Khairul nak besarkan diorang dengan kenangan ibu dia ke, macam mana ke? Saya sebolehnya saya nak bagi mak dekat dia. Itu harapan saya. Cuma tak tahulah, saya mungkin belum ada jodoh, belum jumpa yang sesuai atau dan sebagainya. Tapi memang saya rasa kalau dia ada mak, bukan satu sebab nak bagi dia mak, satu sebab saya takut tiba-tiba tengah malam saya mati. Anak-anak dah dia ni. Jadi saya rasa saya nak
ada seorang lah untuk kalau saya tak ada, boleh jaga dia. Dan harapan saya di anak-anak ni, of course saya nak macam orang lain semua, nak anak besar sihat, nak jadi pandai, nak jadi orang yang bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara. Dan especially macam Khalif, saya sangat berharap untuk dia boleh manage diri dia. Dia saja yang saya harap dia boleh. Sebab saya tahu dalam akademik dia seorang yang bijak, dia apa benda semua tu, tapi bila dia tak boleh nak bersosial dengan baik, dia tak boleh mengurus dengan baik, ini akan jadi sukar. Jadi saya dengan sekarang ni saya nak train dia, saya nak dia boleh uruskan diri dia. Itu saja. Dengan anak yang bongsu pun nak boleh uruskan diri. Dan saya selalu berharap dia realize lah apa yang saya dah buat untuk dia orang selama daripada dia baby sampai dia besar. And selalu ingat that saya sayang dia orang dan saya nak dia orang jadi berjaya. Itu je. Okey, kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa selama-lamanya. Okey, terima kasih Encik Khairul kerana bersama dengan Benda Boleh Bincang untuk kali ini. Ada ucapan Hari Bapa untuk bapa-bapa semua? Saya nak ambil peluang ni untuk ucapkan selamat Hari Bapa, Happy Father's Day untuk semua ayah-ayah di luar sana. Kadang-kadang ayah ni orang kata selalu kurang diraikan berbanding ibu. Kadang saya rasa ayah ni pengorbanan dia pun setimpal sama macam ibu. Kadang dia kurang tunjuk emosi. Kadang-kadang seorang ayah sangat penat tapi dia jarang tunjuk dia penat. Kadang seorang ayah tak ada duit, jarang dia tunjuk tak ada duit, dia akan cari usaha, cari jalan macam mana pun untuk bagi duit kepada anak-anak dan keluarga dia. So Happy Father's Day, dan saya doakan semoga Allah beri ganjaran syurga buat semua bapa-bapa di luar sana.